Yang kedua, Allah Ta'ala sebut apa? Wa anzalnal hadid. Kami turunkan besi daripada langit. Besi yang kita duk pakai sekarang ni tuan-tuan, dia bukannya berasal daripada dalam bumi. Allah kata besi itu kami turunkan daripada langit. Tah jutaan tahun yang lepas Allah hantarkan besi ke bumi, menjadi satu manfaat yang sangat besar kepada kita. Dan besi bukan sejenis besi saja tuan-tuan. Besi yang nak buat bangunan masjid ni lain. Besi yang nak buat kereta lain. Besi yang nak buat kapal terbang pun lain. Berapa jenis besi Allah Ta'ala turunkan? Wa anzalnal hadid. Kami turunkan besi. Kemudian Allah Ta'ala kata turun lagi apa? Hujan. Wa anzala minas sama'i ma'a. Kami turunkan daripada langit hujan. Perkataan turun, Allah gunakan perkataan pada benda yang baik-baik, yang rahmat. Allah gunakan perkataan turun. Tetapi kalau turun itu benda jahat, Allah Ta'ala gunakan perkataan ihbit. Nampak tak cantik bahasa Quran? Bahasa Quran ni cantik tuan-tuan. Kalau rahmat, anzala. Kalau barakah, anzala. Kalau rezeki, anzala. Itu benda baik. Kalau hujan, anzala. Kalau besi, anzala. Tapi kalau benda jahat, Allah tak gunakan perkataan anzala. Allah gunakan perkataan apa? Ihbit. Hamzah wasal, ha bata, ihbit ta. Kalau benda yang baik, Allah gunakan perkataan anzalna. Nasir. Nampak ni? Anda faham? Tak faham sudah. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan anzalna. Kami turunkan. Nazala. Dia turunkan. Jadi hujan ni tuan-tuan benda baik. Sebab tu Allah gunakan perkataan kami turunkan. Anzala yunazzilu. Benda yang jahat, yang tak elok, Allah turunkan, Allah gunakan perkataan apa? Ihbit. Untuk siapa? Untuk iblis. Surah Al-A'raf ayat 15, ayat 18, tuan-tuan boleh cari. Qala fahbit minha. Ihbit minha. Allah kata pada iblis, turun kamu daripada syurga. Kamu tak layak duduk dalam syurga ni. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Iblis tu tak elok, diturunkan pun tak elok. Jahatnya Allah gunakan perkataan ihbit. Allah tak kata pada iblis turun kau. Pasal iblis ni tak ada rahmat pada kita, tak ada barakat pada kita. Ada orang telefon saya, ustaz, macam mana cara nak minta maaf pada iblis? Saya tanya kenapa? Tak ada, semalam saya maki dia, rasa macam bersalah pula ustaz. Saya nak jawab je kepala otak ha? Dengan iblis ni memang kena maki. Sebab tu kita sebut na'udzubillah minasyaitanir, kena maki rajim. Yang tuan-tuan kita minta maaf kepada iblis tu jadah apa? Iblis, makcik minta maaf lah semalam maki kau. Mana pula iblis ni? Makcik nak jadi setan ke makcik? Yang kita kena minta maaf pada Allah, minta ampun pada Allah, minta maaf pada kita manusia, bukan pada iblis. Memang iblis tu jahat, nak ajak kita masuk neraka. Maka Allah gunakan perkataan apa? Ihbit. Kalau yang baik Allah gunakan perkataan apa? Nazala. Kalau jahat, benda tak elok, jadi dapat yang ni pun cukup. Balik rumah kan suami tanya, apa belajar tadi? Ihbit. Apa tu? Awak keluar pada sini. Ihbit. Ha, sudah. Jahat benar laki kita tuan. Udah ihbit pula sekarang ni. Kalau itu pun tak dapat, ihbit tak dapat, nazala tak dapat, tak payah letak belajar. Udahlah duduk depan sekali. Apa dapat tadi lihat? Entahlah. Tapi apa yang dia cakap tu terang lah. Yelah, apa isi kandungan dia apa? Kira jelas lah apa yang dia cakap tu. Yelah, dia kata apa, kira suara dia terang lah, orang muda kan. Rupanya dia balik tiang tidur tuan tu. Patutlah jelas, kira terang, jelas, kira itu je dia.
Baik, kami turunkan daripada langit hujan. Langit tinggi tak? Awan tinggi tak? Oi, 30,000 kaki awan tu. Menengok kapal terbang. Awan saja berlapis-lapis tuan-tuan. Oi. Yang Firefly lain pula ketinggian dia. Yang Mars ketinggian dia lain pula. Jet pejuang ketinggian dia lain pula. Jet pengebom lagi tinggi tuan-tuan. Lagi tinggi. Helikopter je rendah tuan-tuan. Firefly tu okey lah. Tak kata gegar-gegar tu biasa tuan-tuan. Saya suka naik Firefly. Malindo ATR yang kecil-kecil ni senang tuan-tuan. Hari tu saya naik kapal terbang kecil ni 7 orang aja. Oh ya Allah, meriahnya kapal terbang ni. Boleh pilih macam-macam seat mendenak tuan-tuan. Yang paling saya seronok bila pramugari dia, bila mendadak turun, dia hantar kat saya. Tak ada apa nak bagi cendera hati dekat ustaz. Sebungkus besar kacang bagi. Tak ada apa nak bagi cendera hati kat ustaz. Saya jawab, kan awak ada hati. Ah, sudah. Cia kan. Baik, bila kita bertembung dengan awan tu, kadang-kadang bergegar, kadang-kadang berkocak kapal terbang kita. Daripada situlah air hujan turun. Baik, kalau makcik ni jatuh daripada tiang ni, agak-agak kelajuan dia berapa jatuh tu? 100 km sejam, 20 km sejam. Maknanya semakin tinggi kita jatuh, kelajuan dia makin kuat. Tapi Allah Ta'ala ciptakan hujan, dia turunkan tinggi mana pun kau turun, kelajuan dia cuma 8 hingga 10 km sejam. Maha suci Tuhan. Sepatutnya lagi tinggi awan tu, lagi laju hujan, momentum lajunya makin laju. Tapi tak, Allah kontrol. Tetap sampai pada kita. Hujan itu mendamaikan kita. Cermin kereta tak pecah, semut tak mati, kucing bela tadi tak mati, bumbung kita tak pecah, kepala kita tak sakit, dihempuk di hujan. Dan kita boleh tahu hujan tu nikmat. Kalaulah hujan tu tuan-tuan makin tinggi, makin laju, oi, laju betul hujan ni. Ini mau 30,000 kaki punya awan ni. Tak ada tuan-tuan. Nikmatnya Allah Ta'ala turunkan hujan, kemah depan tu tak roboh. Itu nama dia rahmat. Sebab tu Siti Aisyah berdoa, ya Allah jadikan hujan ini rahmat. Sebab kadang-kadang hujan ni boleh bertukar menjadi azab. Jadi yang kita nak ni ialah rahmat. Dan memang hujan itu rahmat. Apa dalil hujan itu rahmat? Daripada hujan itulah menyuburkan tanaman. Petani-petani bila tengok hujan turun, gelak dia, senyum dia, tak payah siram pokok. Daun-daun akan tengok bila hujan turun, segar dia. Segala debu-debu atas daun akan hilang sebab ditolak oleh hujan. Ikan-ikan dalam sungai seronok dia sebab segala pencemaran di atas akan hanyut semuanya, supaya mereka boleh bernapas dengan senang. Kalau tidak, air mereka kopi kopi susu semuanya ada. Itu nikmat Allah Ta'ala turunkan hujan kepada kita. Dahlah nikmatnya ketiga tu apa? Air hujan itu tidak masin, tidak pahit. Bayangkan tuan-tuan kalau air hujan itu masin, macam mana hidup kita? Pokok mati, tumbuh-tumbuhan mati, kita nak minum pun tak boleh. Maka kata Allah, kamilah yang menurunkan hujan. Untuk apa? Liyutahhirakum bih, supaya kamu jadi bersih. Maknanya air hujan adalah sesuai untuk digunakan sebagai pembersih. Baik pembersih badan kita, pinggan mangkuk kita. Dia tak ada klorin, dia tak ada bahan tercemar. Habis tu ustaz, dia orang cakap hujan tu asid. Siapa cakap? Siapa yang cakap? Tak tahulah kan, Demer lah cakap. Demer tu siapa? Saintis cakap. Quran cakap hujan tu bersih. Saintis cakap hujan tu kotor. Jadi mana tuan-tuan nak percaya? Saintis ke Allah? Kalau tuan-tuan cakap saintis cakap ustaz, tuan-tuan belum fitrah lagi. Sebab bukan saintis yang menjadikan hujan, bukan saintis yang menjadikan manusia, yang menjadikan kita siapa? Bila Allah kata yang itu, ya itu.
Ini satu cara halus bagaimana nak memisahkan kehidupan kita daripada Quran. Saintis cakap manusia ni berasal daripada beruk. Berapa ramai percaya? Oh, percaya belajar di sekolah teori Darwin. Tak tahulah kalau makcik-makcik ni asal daripada beruk. Saya tidak, saya pada Nabi Adam. Siapa nak percaya daripada beruk? Angkat tangan macam saya. Saintis bercakap berbeza. Sebab itu kita kena pilih. Mana dia jurnal, mana dia tulisan, mana dia rencana, mana dia buku yang bercanggah dengan Quran, kaji balik. Siapa penulis dia? Siapa yang buat kajian tentang dia? Mesti ada satu usaha yang halus untuk memisahkan kita daripada Quran. Dan yang keduanya untuk tidak mempercayakan kita kepada Al-Quran. Sebab itu awal-awal tadi saya sebut, fitrah maknanya ialah balik kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Itulah nama dia ialah fitrah.